Bukan mesti bertaklid Imam Maliki. Kerana dengan bertaklid Imam Maliki itu menjaga selak puasa kita, sekiranya malam tu kita lupa niat, besok puasa kita sah. Saya ini sebenarnya ribus balik sikit je lah. Mana Imam Syafi'i, kita ni nak gunakan bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Melayu dah. Nawaitu sama radin ada impati sehari sama Ramadan aziz nanti lillahi ta'ala. Itu niat. Itu bukan niat. Itu lafaz. Niat duduknya di hati. Orang semua tak tahu. Yang tahu Allah je. Tapi siapa nak puasa pada esok, dia sebut nawaitu sama radin ada impati sehari sama Ramadan aziz nanti lillahi ta'ala. Ataupun bahasa Melayu, sajak puasa pada Ramadan esok hari itu niat tahun ini kerana ta'ala. Sebut dia dalam hati. Maka puasanya tetap tak sah. Sebab niat lintasan di hati. Tapi sunat gunakan bahasa Arab di lahiriah. Kerana menolongkan hati. Saja aku nama itu semua orang dia dan panti sehari semua Ramadan azin hanti dan ta'ala dalam hati sebut saja aku puasa pada Ramadan esok hari tu nak tahun ni orang ta'ala. Tu wajib tiap-tiap malam. Kenapa kita kena bertaklid Imam Maliki? Sebab kata Imam Syafi'i supaya puasa kita sah sekiranya kita terlupa niat pada malam itu. Jadi mazhab Syafi'i, pengikut-pengikut Imam Maliki dan Imam Maliki sendiri bahawa niat puasa sebulan Ramadan itu sekali aja pada malam yang pertama. Imam Maliki dan pengikut-pengikut dia niat puasa sebulan Ramadan itu sekali aja pada malam yang pertama. Bila? Malam Ahad. Dan mati dia sajak puasa sebulan pada Ramadan tahun ni korang taklah. Itu dia. Imam Maliki. Jadi kita kena ikut. Sebab Syafi'i bagi peluang kita kena ikut apa yang disarankan oleh Imam Maliki. Oleh itu, niat itu hukumnya wajib. Niat itu hukumnya wajib, bukan sunat. Semua saya minta maaf lah. Kadang-kadang orang sebut nama itu sama orang yang itu sama orang yang infantisari sama Ramadan azin sanati lillahi ta'ala. Lepas dibaca doa. Hati dia kosong, tak ada apa-apa pun, maka puasanya tetap tak sah. Tetap tak sah. Sebab niat tu lintasan di hati. Kena niat. Nabi dah menyatakan bahawa puasa ni ada 3 fasa. Satu fasa 1 hingga 10. Kalau kita jaga puasa tu dengan baik, maka kita dapat rahmat Allah. Kemudian daripada 11 hingga 20 kita jaga puasa itu dengan baik, maka kita dapat keampunan Allah. Kemudian depanan pasal yang ketiga, kalau kita jaga daripada 21 sampai 29, maka kita itqu minan nar, selamat engkau daripada api neraka. Jadi orang yang puasa dengan baik, maka dia dapat selamat daripada api neraka. Saya akan mula daripada pasal pertama tadi 1 hingga 10. Sebab Nabi ada menyebut bahawa puasa ni ada 3 kategori. Itu fasa, ini kategori. Dia berlain. Tadi fasa, ini 3 kategori. Kategori yang pertama, puasa umum. Puasa orang awam, umum. Kedua, puasa khusus. 3, puasa khusus wal khusus. Yang kita nak cari, itqu minan nar, khusus wal khusus. Mana dia puasa umum, puasa awam? Tak makan, tak minum. Tapi mulut macam bergetih lalu ngumpat orang. Itu puasa umum. Maki orang, meradang, nyumpah orang, fitnah orang. Mata liur macam mata penyamun. Telinga macam telinga gajah. Dengar je. Mulut macam bergetih lalu. Hati hasad dengki. Itu namanya puasa umum. Apa yang kata Rasulullah? Orang yang seperti ini, dia tidak dapat apa-apa pun. Hanya dapat lapar dan dahaga. Tak ada makna. Lebih baik dimakan. Kenapa saya cakap macam ini? Kerana saya terdengar fasa-fasa tapi mulut macam bergetih lalu. Mengata orang. Sini tak ada, kat sini tak ada, sini bagus. Senap aja. Kedua, fasa khusus. Fasa khusus ni macam mana? Dia tak makan, tak minum. Tak ngata orang. Tak cepat marah. Tak maki orang. Tak fitnah orang. Tidur je. Buat kerja sendiri.
Dia buat kerja sendiri. Tengok TV, tak mau. Tengok TV, masuk dalam pasuk umum. Tidur. Sebab apa? Bahawa tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Tidur orang yang puasa itu ibadah. Jadi kalau kita puasa tapi mengumpat orang, itu namanya hamjadah. Rugi kita puasa. Fasa khusus, dia tak ngata orang. Mata ni diharamkan lihat benda. Kemudian telinga tak mau dengar. Mulut tak nak kata-kata. Dia tidur, tak apa. Cukup. Orang ini kalau berlaku daripada 11 sampai 20, maka dia dapat keampunan Allah. Yang tadi itu daripada 1 sampai 10, dia jaga. Daripada 1 sampai 10 itu dia jaga. Tak ngata orang tidur juga. Maka dia dapat rahmat Allah. Yang di satu pasal. Kemudian yang pasal yang ketiga ni. Pasal yang ketiga ni yang kita nak cari. Siapa orang ni, dia tak makan, tak minum. Mulut dia jaga. Tak mengata orang, tak mikir orang, tak cepat marah. Tak meradang. Kemudian telinga dia jaga juga. Mata dia jaga. Mata-mata dia jaga. Dia tak nak tengok benda yang diharamkan. Tapi dia tengok ayat Quran. Telinga dia tak dengar orang mengata orang. Dia nak dengar bacaan Quran dia sendiri. Kemudian dia banyakkan amal-amal jariah. Contohnya sedekah. Sedekah. Sedekah dalam bulan Ramadan ni, pahalanya Allah Ta'ala bagi sesuka hati Allah Ta'ala. Kata ulama' sehingga 700 kali ganda. Orang ini kalau amalkan daripada 21 sampai 29, janji Rasulullah, kata dia, itku minan nar, maka dia selamat daripada api neraka. Kalau selamat daripada api neraka, kita akan masuk syurga. Itu aja. Kita dua aja. Kita ni dah meninggal dua aja. Tak masuk syurga, masuk neraka. Tak celaka, bahagia. Tak duka, gembira. Itu aja. Kita ni nak kerja gembira. Kita nak kerja gembira ni. Sebab di dunia ni sekejap je. Sangat sekejap. Itulah kita kena jaga bahawa puasa perlu dijaga. Saya nak katakan itu kebenaran. Saya ambilkan satu hadis yang Nabi Muhammad nyatakan bahawa celaka umatmu. Siapa yang cakap ni? Jibril. Masa tu Nabi tengah mijak mata tangga di membar dia. Mata tangga Nabi tu membarnya 3. Sampai sekarang pun 3 juga. 3 mata. 1, 2, 3. Ada satu mata tu dipijak. Celaka umatmu Muhammad. Yang cakap ni siapa? Jibril. Jibril menyerupai manusia. Oh, Jibril tu malaikat. Dia boleh menyerupai manusia. Kita ni malaikat. Kita ni orang. Kita menyerupai macam apa? Masing-masing lah. Pijak je. Saya ambil tu, tiga mata tangga tu ada 3 hadis, 3 cerita dia. Mijak menjaga tangga. Celaka umatmu Muhammad. Nabi Muhammad diam aja. Celaka umatmu Muhammad. Nabi Muhammad diam aja. Kalian juga celaka umatmu Muhammad. Nabi Muhammad kata celaka umatku. Siapa? Siapa di akhir Ramadan tidak dapat pelepasan daripada api neraka. Itulah celaka dia. Apa itu celaka? Kalau Jibril kata celaka, kalau Nabi Muhammad kata celaka, neraka. Itu aja. Lain tak ada. Kalau Jibril kata celaka, kalau Nabi Muhammad sebut mencilaka juga, neraka lah. Itu aja. Jadi kita kena jaga, mudah-mudahan kita dapat itku minan nar. Tak apa, aku muda lagi, aku sihat lagi. Tahun ini tak apa, tahun depan tuan-tuan masuk surga. Umum kau tahu. Ini hari segar bugar, pukul 6.50 segar bugar. Pukul 7 tepat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nak cakap? Maka kita rugi dalam hal ibadah sini. Oleh itu, kita kena jagalah puasa kita, bahawa bagaimana Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia nak solat, tiap kali nak solat, cukup prepare dia. Dengan kemasnya, dengan apanya. Kalau kita dengan apa tu? Dengan pakai baju dengan panjang, dengan kain gombang, tak kisah. Jangan kita pakai dengan singlet, kain gombang, pontut. Sini Ali tak kemas. Ya Ali, kau solat dia. Eloknya pakai engkau. Aku rasa mungkin sembahyang pun ini sembahyang yang terakhir. Agak-agak gitu tak kita? Agak-agak gitu tak? Kita gitulah, ya tak? Kita gitu. Tapi kita tak cakap sembahyang terakhir. Umur aku dia panjang lagi.
Jadi puasa kita juga. Ini mungkin puasa yang terakhir. Puasa yang terakhir ni tanda-tandanya apa? Rajin baca Quran. Sebab ibadah yang paling baik dalam bulan Ramadan ialah baca Quran. Kalau tak pun berzikir. Mana dia zikir? Mana dia zikir yang dituntut dalam bulan Ramadan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu wirid zikir. Zikir yang dituntut dalam bulan Ramadan, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu zikir yang paling afdal. La ilaha illallah itu masuk tadi, subhanallah, ya alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi yang paling afdal ialah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kenapa dia afdal? Kita ni tak ada daya upaya, tak ada apa pun kecuali Allah Ta'ala tolong kita boleh sampai ke masjid. Kecuali Allah Ta'ala tolong kita boleh hafaz surah macam Imam baca tadi. Itu semua dengan kuasa Allah. Yang kita cakap makan pil sihat kuat, belum tahu makan pil makin gojol pun ada. Jadi kita banyakkan zikir dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kata saya nak dapat usus tadi, mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga. Mulut baca Quran, telinga dengar ayat Quran. Kemudian tak nak buat kerja apa-apa, tidur. Sebab itu ibadah. Kalau nak buat kerja lah. Yang elok sedekah. Sedekah tu kan mesti duit ke tak? Tolong orang pun sedekah juga. Tolong orang, pakcik nak ke mana? Saya nak ke bandar. Dia tengah main naik kereta saya. Tak apalah, tak ada. Naik. Itu pun sedekah juga. Pakcik nak ke mana? Saya nak ke Baik Jawa. Mana tunjukkan jalan saya ni dah sesat ni. Oh ni jalan ni tegak je pakcik. Terus ke Baik Jawa. Itu sedekah. Ataupun ilmu. Ajar orang sembahyang. Itu namanya sedekah. Bukan mesti kita mesti mengeluarkan duit tu, tidak. Jadi ni hari saya bawa kertas kerja saya yang saya dah catat dalam bab Ramadan. Wallazi yuftiruhu bihi shaimun asrun asya'a ma wasalla amadan ila jub awil ra'si wa huknahu fi ahadin sabilin waqa'u amadan walutu amadan fi fadli wal inzalu an mubasyaratin wal haidu wal nifasu wal jununu wal riddah. Apa kata di sini? Yang batalkan puasa tu ada 10. Yang batalkan puasa tu ada 10. Pertama sekali, masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka sengaja dalam tubuh badan manusia. Contoh sekarang ni, kita senangnya ambil potek kapas, korek lubang telinga. Sebab gatal. Kenapa telinga kita masuk bulan Ramadan gatal? Sebab kita tak makan, tak minum, kulit dalam telinga tu kering. Itu datang gatal. Kalau kita ambil potek kapal atau potek kapas ataupun ambil besi dan sebagainya, kita korek, batal lah. Batal. Sebab masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Tapi kalau tak nak batal, pakai jari ni. Ni pakai di jari ni tak batal. Boleh. Lubang hidung kita gatal. Jangan ambil potek kapas, ambil jari ni dulu. Tak batal. Jadi masukkan ke sana. Lagi satu, lubang-lubang tu. Tahu lubang-lubang tu? Tahu ke tak tahu? Tak tahu, saya ceritakan. Mana lubang-lubang tu? Kubul dan dubur. Kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Jangan korek-korek. Setengah kitab kata, tahi sembelit balik semula pun batal. Kita nak berak tengah di pos 10. Main tekan. Keluar, nampak kepala tahi. Telan balik. Apa makna telan balik? Kemut balik. Masuk. Batal. Sebab masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Ataupun kita jolok dengan jari. Kuit jari ni. Oh tak boleh. Batal. Itu masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Tak boleh. Kemudian kata di sini. Suatu yang dimasukkan dengan sengaja ke lubang-lubang. Ni lubang-lubang apa dekat kepala kita lah masukkan. Tapi sekarang ni ada tak apa ni swab ni? Jolok. Itu batal ke tak batal? Kalau benda tu mudarat, tak apa, diharuskan. Lagi satu, orang yang lelah. Dia ambil alat
spray masuk dalam perut. Batal ke tak batal? Ulama kata batal. Sebab ada benda ain, cecak air masuk dalam mulut. Batal. Tapi kalau ambil jarum injek. Ada tak injek? Ada kan? Kenapa tak batal? Kerana tak batal. Kerana injek tu di bawah kulit, tak batal. Kerana ambil hidung batal. Ni lubang dah sedia ada. Telinga dah sedia ada. Batal kalau dibuat seperti itu. Kemudian yang ketiga kata dia sini, muntah, menyuntikkan ubat ke dalam pengalaman kubur dan dubur, masuk dalam kubur. Contoh, orang tu tak berak-berak. Dia jorok dengan alat-alat, tarik keluar. Batal lah. Masukkan. Yang keempat, kubur tu pengalaman depan. Kubur dalam depan apa? Jari korek-korek, masukkan jari. Batal. Tapi kalau tercocok, katakan dia jalan-jalan jatuh, tercocok dalam lubang jubur kita. Batal? Tak batal. Tak sengaja. Tak batal. Nombor 4, muntah sengaja. Mana muntah sengaja? Contoh kita gosok gigi. Gosok, batal. Sebab sengaja. Tapi kalau kita jalan-jalan, tu bau busuk, bau bangkai dan sebagainya, kita muntah. Tak batal. Sebab tak sengaja. Yang kelima, bersetubuh dengan sengaja. Bersetubuh ni saya nak cerita sikit ni. Bersetubuh dengan sengaja. Nak bersetubuh ke nak jimat? Jimat pun sama, bersetubuh pun sama. Tapi jamak lain. Jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Jimat bertemu dua hitan. Apa bertemu dua hitan? Kemaluan lelaki, kemaluan perempuan. Kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan perempuan. Itu namanya jimat. Sama ada keluar mani, tak keluar mani, masuk je. Batal. Sebab apa? Jimat. Kalau yang bersetubuh lelaki perempuan, katakan bulan Ramadan yang kedah 13, 14 ni, Gian dah datang. Gian datang bukannya malam, siang. Siang datang Gian. Gian nak jimat. Kata isteri dia, tak boleh bang. Ini puasa. Puasa orang bawah tak boleh puasa. Berlaku persetubuhan. Apabila berlaku persetubuhan di siang hari, di dalam bulan Ramadan, hal keadaannya dia masih ibadah puasa, maka suami dia kena kifarah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Isteri dia sehari aja. Isteri dia sehari. Kenapa? Kerana yang buat kerja tu suami dia. Kenapa suami? Kenapa Ustaz tak adil? Perempuan sekali, lelaki sampai 2 bulan turut-turut. Yang buat kerja tu lelaki. Sebab tu kena denda. Perempuan tak ada apa. Dia nunggu aja. Ni bab ni saya tak boleh curi-curi. Sebab saya tengok seminggu nak paksa tu hari jemputan kahwin bertujai-tujai. Kalau dia tahan tak apa, takut dia tak tahan. Kadang-kadang tak tahan ke Ustaz? Yang muda dah tentu tahan, dan kadang-kadang yang tua pun kadang tak tahan. Tak kelihatan dia berlaku pengantin baru puasa yang ke-13 ni. Pukul 9 satu trip. Pukul 12 satu trip. Pukul 3 satu trip. Nak maghrib satu trip. 4 trip. 4 trip berlaku. Ni orang cerita 4 trip. Tak tahan pasal saya tentera nak pergi jauh. 4 trip. 4 trip ni dia punya denda tetap juga 2 bulan berturut-turut. Sebab dia hari yang sama. Tapi contoh hari dia nak pergi luar negeri, hari Ahad strip, hari Senin strip, hari Selasa strip, hari Rabu strip, hari Khamis pergi luar negeri. Dia kena puasa 8 bulan berturut-turut. Dia bukan kira kali, dia kira hari. Jelas ya? Dia kira hari. Ada tak pelepasan dia? Islam memang ada pelepasan dia. Macam mana nak ngelakkan? Nak ngelakkan. Nak tahu kita tak tahu? Nak tahu kita tak tahu? Nak ngelakkan. Nak kita tahu? Awak. Saya contoh awak lah. Senang. Contoh, siapa nama? Ini contoh. Dia tak tahan dah. Bang.
Ini puasa. Tak boleh. Budak botak dah ajak pindah rumah. Isteri dia ada belajar kat surau ni. Oh ginilah bang, saya dah belajar Ustaz Ahmad. Kita buka dulu bang. Kita makan dulu. Kita abang minum, saya makan, kita kenyang-kenyangkan dulu. Jadi buka mulut dulu, baru buka tu. Tu dia tak kena kifarah. Lelaki tak kena kifarah, perempuan memang tak kena. Jadi lelaki sehari qada, perempuan pun sehari qada. Apa syarat dia? Batalkan puasa dulu. Makna pukul 7 malam didulukan. Buka sekarang kan 7.16 kan. Jadi kita pukul tengah 12 tengah hari kita dah buka dulu. Sebab jam putar kita dah pukul 7.16. Kita putarkan jam cepat. Jelas? Maknanya dia berbuka dulu. Padahal belum masa buka. Lepas tu dia bersetubuh. Baru dia suami tak kena kifarah. Sehari kena sehari. Perempuan tetap sehari juga. Itu kifarah. Apa bayaran orang yang kena kifarah? Hendaklah dia puasa 2 bulan berturut-turut sehari. Kalau dia tak mampu, dia kena merdekakan hamba. Hamba tak ada lagi dah. Kalau dia tak mampu juga, pasal apa dia tugas dia berat, dia nak puasa tak mampu, kena beri makanan 60 orang fakir miskin. Terpulanglah pada dia. Ikut keadaan dia macam itu. Itu namanya bersetubuh di siang hari. Jadi dia makan tu hukumnya. Bukan dia makan siang hari tu. Makan siang hari tu hukumnya haram. Minum siang hari tu pun hukumnya haram. Kerana dia nak ngelakkan kena kifarah. Itu aja. Haram tetap haram. Sama juga suami tak puasa. Isteri masakkan suami dia. Sian suami aku, dia tak puasa. Dia masakkan. Padahal dia ada puasa-puasa. Dia sengaja tak nak puasa. Maka isteri masakkan dia tu hukumnya haram juga. Jadi kalau orang saudara kita datang rumah kita, dia jangan kasih dia makan, biar dia. Dia tak puasa, lantak kau. Biar dia kebulu, biar dia kekeringan. Hukumnya haram menyediakan makanan orang yang tak puasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian di sini dia kata, sudah keluar mani dengan sengaja, bersentuhan. Batal puasa. Macam mana keluar mani dengan bersentuhan? Cerita ni macam cerita mencarut, tapi saya kena cerita. Dia nak bersetubuh, tak nak. Dia nak bersetubuh, tak nak. Takut kena kifarah. Habis dia gesek-gesek je. Dia gesek-gesek mana? Celah peha, celah lutut, celah apa. Gesek-gesek. Terpancut air mani. Sebab batal puasa. Tapi tak kena kifarah. Islam ni mudah. Yang ketujuh, kedatangan haid. Haid ni apa tu haid? Darah yang keluar daripada kemaluan perempuan apabila sampai akad umur dia. Sebut 11 ke 10 ke atas. Dan dia akan putus haid kadang-kadang 45 ke 50. Orang lelaki ada tak datang haid? Orang lelaki ada tak datang haid? Tak ada. Haid kepala main bola sepak takraw ada. Tak ada haid. Jadi orang yang datang haid kena berqada. Siapa ni? Isteri. Isteri ya, isteri. Saya masuk pada isteri. Siapa yang kena tahu hal ni? Isteri pun kalau ada kena tahu, dia tahu lah. Tapi yang wajib tahu suami. Katakanlah haid berapa hari? Biasanya ikut dalam syarak tu kalau paling lama 15 hari. Kadang-kadang 7 hari dah kering. Kadang-kadang 8 hari dah kering. Dia sampai 7 hari dia tak puasa haid. Maka dia puasa hukumnya haram. Orang yang haid, perempuan yang haid dan punya puasa dia haram. Bila dia kena haram, masa dia haid tu haram. Katakan 7 hari, daripada 13 sampai 20 dia tak puasa bulan Ramadan ni. Maka dia kena qada. Dia kena qada. Bila nak qada tu? Selepas hari raya Aidilfitri. Bila lepas hari raya Aidilfitri tu? Bila lepas hari raya Aidilfitri tu? Hari kedua. Maknanya hari raya Fitri, hari pertama tu. 1 Syawal tu raya Fitri. Hari kedua tu dah lepas. Masa tu dia dah boleh qada dah. Tapi kalau caranya, biasanya kalau orang rajin puasa, hari kedua tu dah puasa. Siapa yang puasa ni? Mak-mak kita. Habis suami isteri kita nak puasa. Biar dia puasa. Dia nak puasa biar. Aku ada qada. Sebab aku ada datang haid 7 hari. Suaminya tak belajar. Tak boleh. Padahal boleh. Macam mana boleh?
dia niat qada dapat pahala puasa Syawal. Saja aku qada puasa Ramadan tahun ni kurang taklah. Hari tu hari Syawal, dapat pahala Syawal. Jatuh pula jatuhnya hari Isnin, dapat pahala Isnin. Jatuh pula pada hari putih. Tahu hari putih? Hari putih hari apa tu? Cap putih. Baju putih. Hari putih 13, 14, 15. 3 hari dia puasa. Dia dapat berapa pahala tu? 3. Syawal, hari Isnin, hari putih. Qada selesai. 7 hari. 7 hari dah qada. Pertanyaan belum dibuka. Jadi satu niat dapat dilaksanakan, dapat 3 pahala. Itu kalau kebetulan lah hari tu hari Senin, kemudian hari putih. Kalau tak, lepaslah qada ni. Dan dapat Syawal. Qada tu saja qada puasa Ramadan tahun ni kurang taala. Dia tak niat pun saja puasa Syawal. Tak, dengan sendiri dapat pahala Syawal. Siapa yang nak beritahu ni? Kalau yang beritahu suamilah. Kau qada lah. Takdirkan dia tak nak qada. Dia tak nak qada. Dia naik happy aja. Syawal tu penuh-penuh masa asyik marhaban sana, marhaban sini, marhaban sana sampai badan kurus jadi gemuk. Kerja makan siang hari. Pasal apa? Nak cover tak puasa sebulan. Sampai tahun 2023 baru nak qada. Itu dah kena fidyah. Sehari dia qada, secupat makanan bagi fidyah. Pada pasal apa tu? Fakir miskin. Itu cerita dia. Jadi orang yang perempuan yang datang haid, orang dia qada. Tapi kalau lelaki datang haid, tak wajib qada. Ada tak lelaki datang haid? Ada juga. Ini cerita saya punya. Masa tu saya bertugas di Ketua Tinggi. Satu orang tu masuk tandas, tak keluar-keluar. Saya pun suruh panggil anak, suruh keluar. Jadi saya tengok masa dia keluar daripada tandas tu, asap kerja dia. Asap kerja dia. Jadi dia dalam tandas tu bukan dia berak, dia isap rokok. Saya pun tanya, kawan biasa, kau tak puasa ke? Tak, Mat, aku tak puasa. Dia tak panggil saya Ustaz, Mat aja. Saya pun begini. Tak, kenapa? Aku haid nanti. Saya pun terperanjat. Engkau ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Apa saya datang haid? Jubur aku berdarah. Jubur berdarah tu kan haid. Itu buasi. Wajib tak puasa? Wajib. Wajib puasa. Itu ni. Kemudian kedatangan darah nipas. Apa tu nipas? Darah yang keluar selepas bersalin. Itu namanya nipas. Biasanya berapa hari? Kalau dalam kita kadang 40 hari lebih. 30 nasib lah. Kadang-kadang cepat. Kering pun ada. Kalau ada 30 hari. 30 hari dia bisa qada. Sebab apa? Keluar darah nipas. Kenapa kena qada? Sebab orang yang bersalin keluar darah. Darah tu kalau dia masih keluar darah nipas tu, dia puasanya tak sah. Puasanya tak sah, lagi haram. Puasanya tak sah, lagi haram. Begitu juga perempuan yang datang haid, puasanya tak sah, lagi haram. Jadi tak payah. Kalau dia katakan dia hutang puasa, dia datang haid sampai 35 hari. Daripada awal puasa sampailah 30 Ramadan. Sampai 35 masuk hari Syawal, 5 Syawal. Jadi 35. Apa yang kena kata mana? Yang 30 ajalah. Yang 5 tu tak masuk. Sebab dia bukan puasa fardu. Kena qada berapa dia kena. Bila qada tu selepas hari Aidilfitri. Kena qada. Kalau dia tak mampu nak qada, katakan lepas tu dia sakit. Dia sakit tak boleh nak puasa. Bayarlah fidyah. Sehari 1 mud. Sehari 1 mud fidyah ni. Mana mud? Mana mud? Mana ni? Ni mud. Sangkut sini dah lah. Mud ni dia, ni mud. Ini mud nama dia. Ni. Cantumkan jari. Cantum ni. Ni nama dia mud. Tuang beras sampai ke hujung, sukat. Kalau kata tadi 30 hari, sukat tu dah takkan nak ini 30 kali 1, 2, 3, 4, patah sampai 30. Sukat. Ini nama dia mud. Ini ikut keadaan. Kalau tangan saya ni memang banyak beras masuk. Tangan imam pun banyak beras. Tapi kalau tangan awak, kontot sikit beras. Lagi pendek, lagi bagus. Kontot sikit beras. Kalau kita nak bayar fidyah, tak mampu tadi nak puasa, gunakanlah dalam kitab ni yang lebih baik.
Kita makan beras sekilo RM18. Imam pakai makan beras sekilo RM18. Biryani panjang macam ini sekali rebus. Bayar fidyah puasa, beli beras RM30 10 kilo. Beli beras rambutan, bayar fidyah, beli beras rambutan. Makan beli beras beli beras biryani. Itu tak mau. Dalam Islam tak ambil yang lebih baik. Kalau kita makan beras rambutan, kita bayar beras biryani. Itu lebih baiklah cara dia. Itu bagi siapa tu? Yang tak mampu nak puasa. Boleh bayar fidyah. Siapa yang bayar ni? Kata yang tak puasa tadi isteri. Tak. Dia lepas tu dia meninggal dunia. Dia nak meninggal dunia, bayar tak fidyah? Bayar. Lepas raya kena bayar. Siapa yang nak bayar? Suami lah. Suami pun dah kojol dah. Dah kojol dulu. Apa yang nak buat? Ambil harta daripada isteri. Kalau isteri tu ada harta. Apa gelang? Gelang dia tu digadaikan bayar fidyah. Tak boleh dibagi pesaka. Katakan isteri tadi jutawan, banyak duit. Peninggalan isteri memang banyak duit dia. Beribu-ribu, berpuluh-ribu. Jangan dibagi dulu. Selesaikan hutang dia dengan Allah. Ini saya minta maaf. Jangan nak gila bagi pesaka si mati. Selesaikan hutang dia dengan Allah. Mana haji? Dia dah haji belum? Belum. Haji kan? Baik buatkan haji badal. Dia ada tak hutang puasa? Ada. Bayar. Dia ada tak hutang dengan orang? Bayar. Selesai. Bayar haji, bayar hutang orang, bayar hutang puasa, selesai. Tinggal RM100. Anak 10 bagi. Fidyah. Itu perlu diselesaikan. Yang haji tak banyak sangat pun. Yang puasa tak. Yang banyak tu hutang orang. Rupa dibeli kereta mewah, kerja hutang orang. Bayarlah. Baru baki peninggalan si mati tadi, baru dijadikan pesaka. Kalau tak, hukumnya haram. Saya nak maklumkan di sini. Siapa tahun ini katanya dah boleh menunaikan fardu haji kan? Malaysia dapat berapa kotak saya pun tak tahu. Yang ada dibuat badal. Dia badal mana? Bapak dia tak dapat. Ambil duit bapak dia, suruh orang menunaikan fardu haji. Tapi saya minta maaf. Selalunya ada tak iklan dekat tepi tembok? Badal haji 3,400. Badal haji 3,200. Badal haji 2,500. Betul tak betul ni? Betul. Tak betul. Iklan tu betul. Tapi cara tak betul. Kita kasih orang. Contoh. Secontoh. Kasih orang 3,500. Tolong buatkan badal haji bapak aku ya. Bapak aku dah meninggal. Pesaka dia banyak. Aku nak selesaikan dulu tangan Allah. Kasih 3,500. Ataupun berapalah kasih. Orang tu terima. Aku terima untuk badal haji 3,500. Terima. Yang memberi tak sah. Yang menerima pun tak sah. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Sebab ni berlaku. Nama saya tak nak sebut. Dia buatkan badal isteri dia. Isteri dia meninggal. Lepas orang dah siap haji, dia dapat mimpi. Suami tadi dapat mimpi. Ustaz, saya mimpi isteri saya pakai singlet dengan spender aja. Saya buatkan badal haji. Kenapa tu Ustaz? Aku tak tahu. Saya buatkan badal haji. Tak cukup duit. Cukup. Saya minta maaf. Haji ada 3. Satu ifrat, satu tamattu', satu qiran. Tapi awak sebut buatkan badal haji untuk isteriku. Tak sah. Mesti nyatakan. Tolong buatkan badal haji isteriku haji ifrat. Kalau haji ifrat tak 3,500. Tak mau. Kalau ambil orang tu bodoh. Bodoh 10 kali bodoh. Kenapa dia bodoh? Tak ada ilmu. Sebab haji ifrat pakai ihram lama. Haji tamattu', haji qiran pakai ihram cepat. Dalam 14 hari, 7 hari dah selesai. Jadi kalau nak buat badal haji, ini sebelum pergi ni. Sebab dia ada peluang nak pergi ni. Haji Iman dah nak pergi dah. Saya tak dapat. Sebab kata di bawah umur 65. Aku tak dapat. Walaupun dia ada duit, dia boleh pergi.
Kita sebut, tolong buatkan badal haji ayahku Haji Ifrat. Dia pun terima. Aku terima melaksanakan kepada haji Ifrat ayahmu. 3,500 tak? Tak ada. Ikut dalam kitab yang saya baca daripada guru saya, mesti dibayar harga seseorang. Kalau orang satu orang tu 10,000, kita kena bayar 10,000. Bukan 3,500. Elan tu tak betul. Tapi saya tak boleh cakap. Tu orang niaga lantak engkau lah. Sini kenapa saya kena cakap ni? Sebab ini kewajiban saya. Kalau saya tak beritahu, tapi saya berdosa. Jadi kena nyatakan. Haji Tamatok orang tak. Haji Kiran orang tak. Sebab dia pakai ihram tak lama. 3,500 boleh. Tapi kalau Haji Ifrat tak boleh. Sebab pakai ihram terlalu lama. Tak dia datang awal kan. Mau pakai ihram berapa hari? 40 hari pakai ihram. Apabila pakai ihram, dia tak boleh cukur misai, tak boleh cukur janggut. Nak kawal, semua nak kawal. Sebab tu kalau kita nak buat haji badal, tanya. Kita panggil orang, dia tu memang dah pergi haji selalu, tolong buat, boleh? Berapa? Seharga satu orang, aku bayang kau 10,000. Sekarang tak dapat kata. Mau 20,000 lebih. Sekarang 20,000. Itu nak bagi subsidi, entah berapa ia ke tidak. Bukan sikit, sekarang mahal. Sebab semalam saya berbual dengan satu orang, dia ni mutawib buat umrah. Awal Ramadan lain harga, pertengahan Ramadan lain harga, akhir Ramadan lain harga. Pertengahan Ramadan 2,500 satu hotel satu malam, akhir Ramadan 4,000 satu malam. Maknanya malam yang akhir ni ulang ganji dah mahal. Jadi gitu juga ikut cakap ni. Ya. Jadi saya maklumkan di sini, kalau nak buat badal haji, mak kita, ayah kita, atuk kita dan sebagainya, nyatakan haji apa yang kita hendak. Dan orang tu kena faham juga. Jangan diambil duit, lepas tu dia itu berdosa dengan Allah. Jelas. Itu dia dalam bab tadi panjang ni, dia keluar tajuk dah. Nifas dah. Yang kemudian dia kata di sini yang kelima, Junun ni gila. Gila. Tengah puasa-puasa dia gila. Telanjang, ketel daripada rumah dia sampai ke kedai apik depan ni. Dia memang gila. Batal lah puasa. Kalau gila dibuat-buat, tak batal. Habis macam mana tahu nak, saya belajar, macam mana tahu orang tu gila tak kita senang aja. Dia suruh dia kencing. Kencing. Minum air, gila kau tak minum air. Itu tak gila, dia buat gila. Yang yang ke-10 murtad. Yang ke-10 murtad. Murtad ni maknanya terkeluar daripada agama Islam. Dia terkeluar ni daripada agama Islam ada 3 sebab. Satu dengan perkataan. Dia kata dia nak jadi orang Yahudi, nak jadi Buddha, itu murtad. 2 dengan perbuatan. Perbuatan apa? Minta maaf. Kadang-kadang ada anak-anak dara kita, anak bujang kita, dia pakai kalung, ada salib. Hukumnya murtad. Walaupun dia tak sebut nak jadi Kristian, tapi tetap murtad. Kenapa? Kerana perbuatan dia. Ataupun dia pergi, ini nak pasal nak cari duit ni, kerana nak raya, pergi tempat tokong. Apa? Nak susun nombor. Tak nak susun nombor. Saya tak tahu tu. Dia nak susun nombor. Pergi tokong, angguk kat dia. Itu murtad juga. Atau pergi kubur. Pujuk kubur. Itu murtad juga. Nauzubillah. Yang ketiga ni dalam hati. Dalam hati dia. Dalam hati dia, kalau kat contoh, dia kata aku tak dapat nikahkan kau, aku jadi Kristian. Maka dia sebelum dia cakap apa-apa, otomatik dia jadi murtad. Maka puasa dia batal. Puasa dia batal. Itulah dia yang menyebabkan batal puasa ada 10. Ada 10. Masa ada lagi 8 minit. Cukup 1 jam. Sekejap aja 1 jam ya, Imam. Boleh itu nak tambah lagi ke nak pertanyaan dibuka? Kalau nak tambah lagi, saya tambah lagi satu bab. Boleh ya? Apa dia? Wa yustahabu fi saumin salasi asya. Ta'jilu fitri wa ta'khiru sahur wa tarakul hujri minal kalam. Sunat puasa tu ada 3 perkara. Mana dia?
cepatkan berbuka puasa. Jadi dalam puasa ni kalau boleh kita buka cepat. Sekarang buka berapa? 7.16. 7.16, 7.15 dah pegang air. Allah Akbar, sinar maghrib Allah malakasum tu masuk pap. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, berbuka dengan kurma. Dengan kurma. Kenapa sunat gunakan buka dengan kurma? Kenapa tak suruh buka dengan kuih atau ikan? Sebab bula kurma tu cepat merebak dalam seluruh anggota kita. Dia cepat merebak. Kurma. Kurma apa? Kalau boleh kurma ajwa. Kurma ajwa tak mahal, 120 sekilo. Kalau tak ada lagi rutab. Rutab ni kurma tua, masih basah, itu nama dia rutab. Ataupun tamal, kurma yang dah kering. Kurma dah kering tu sekarang kamu boleh tahan, melambung-lambung harga dia. Kurma tu berapa biji? Ikut suka dah, 3 ke 7. Kalau tak boleh sekotak terus. Air kurma tak ada, kurma tak ada. Rumah imam tak ada kurma, tak ada. Kata imam tak ada kurma. Mahal. Sekilo 120. Memang betul. Ajwa memang 120. Sebab ajwa ni ada 2 jenis. Satu ajwa daripada tanah yang tanam di tanah haram Madinah. Lagi satu ajwa yang ditanam di tanah halal Madinah. Beza. Pengalaman saya lah, saya dah tanya. Yang di tanah halal RM70 sekilo. 70 rial. Tapi yang ditanam tanah haram Madinah 120. Itu beza ni. Kenapa dia kena makan kurma ajwa? Kenapa tak makan kurma Iran? Kenapa tak makan kurma Turki? Kenapa tak makan kurma Amerika? Tak. Kenapa tak? Kerana kurma ajwa ni ikut sunnah Nabi, sahabat mengamalkan makan kurma ajwa, insya-Allah terjauh daripada sihir orang. Itu dia. Terjauh daripada sihir orang. Jadi macam mana? Sebab tu dia mahal. Tapi ambil yang di tanah, sebab tanah haram ni ada 3. Satu tanah haram Mekah, satu tanah haram Madinah, satu tanah haram Palestin sana, di Baitul Maqdis. Jadi kena ambil yang tanah. Itu dia. Berbuka tadi, dia berbuka dengan kurma atau tamat. Kalau tak ada kurma tamat, air sejuk. Dia tak suruh air panas. Dia tak suruh. Air sejuk kata Rasulullah. Air panas mengelumpur mulut kita. Air sejuk. Cepat serap. Kemudian melambatkan sahur. Jadi sahur ni sekarang ni waktu imsak berapa? 7.40 ya? 46. Kan? 7.40. 5.40. 5.40 tu kita stop imsak. Tak boleh. Tapi selotnya 5.30 kita dah imsak lah. Jadi tak ragu-ragu. Ya? Imsak tu mana menahan diri. Semua tak boleh lagi. Tengok aja. Tinggal gigi. Tu dia. Segerakan berbuka dengan tamar atau benda sejuk. Kemudian lambatkan sahur. Kalau sahur pukul 4 tak dapat pahala, sunat. Pukul 5 lah, elok. Sahur pukul 3 lah ni. Tengok main bola pukul 3, 2 pagi, antuk lah. Sahur sekali, tak dapat penyang perut aja. Pahala sahur tak dapat. Kemudian apa yang sunat dia lagi sini? Hendaklah melambatkan sahur. Meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Dalam masa puasa ni rupa sunat. Meninggal kepada yang tak senonoh. Sial punya kucing. Hilang sunat dia. Yang sial tu kita ke kucing? Sial punya kucing. Yang sial tu siapa? Sial punya kucing berak atas tikar. Yang sial siapa? Kucing tu tak sial. Yang sial kita. Apa sial? Kerana pahala kita hapus. Jadi kalau kita dalam Ramadan, jangan mulakan perkataan-perkataan yang tidak elok. Maknanya kita kena jaga. Atau maki orang, tak boleh juga. Maki orang. Menjumpah orang, tak boleh juga. Petenah orang pun tak boleh juga. Pasal apa? Pun tentu tidak. Kemudian saya sambung lagi. Wa yuharramu siyamu khamsatun ayyamin idani wa iyyamun tasyrikun salasun. Habis. Ini dia nak habis dah ni. Kalau ada masa 7 minit ni pertanyaan ada dibuka ataupun ditutup. Saya nak biarkan ni dulu. Haram berpuasa tu ada 5 hari. Haram berpuasa tu ada 5 hari. Pertama 1 Syawal. Kedua 10 Zulhijjah. 3 hari Tasyrik. 11 hari bulan Zulhijjah, 12 hari bulan Zulhijjah, 13 hari bulan Zulhijjah. Jangan puasa. Kalau puasa haram lagi tak sah. Jadi jangan puasa 5 hari tu. Sebab apa? Hukumnya haram lagi tak sah. 5 hari tu jaga baik-baik. Jangan dibuat. Jadi totalnya 5 hari. 1 Syawal. 1 Syawal ni saya masuk sikit.
1 Syawal ni doa makbul. Diumumkan besok hari raya. Mungkin kita puasa, kita raya hari Sabtu hari Ahad. Puasa, diumumkan. Waktu maghrib tu kita baca doa. Kalau nak takbir, takbir. Kalau tak baca doa, kerana doa makbul. Tapi malangnya kadang-kadang pada malam raya tu sibuk nak buat rendang, nak anyang ketupat, nak kantil langsi, kelang kabut. Sikit tak pun takbir. Sudah itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tak nak buat ketupat ustaz, maknanya takbir. Agak buat ketupat tu mulut dia. Kan jari. Banyaklah ketupat jari. Mulut takbir. Mohon pada Allah. Ya Allah, Tuhan, siapkan tu badanku. Ya Allah, aku nak beribadah kepadamu lagi. Selama-lamanya. Minta pada Allah. Ustaz, ada orang tanya saya. Kan umur kita kan dah tentukan di Lauh Mahfuz. Boleh ke minta? Boleh. Tapi ada syarat. Kita mohon kerana nak ibadah. Jangan nak mohon kerana jadi hamjadah. Jadi kita minta pada Allah pada itu. Ini takbir ni masalah takbir juga. Kadang-kadang takbir ni kita jangan macam orang India, Pakistan atau Bangladesh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa benda? Orang Melayu takbir macam itu. Dia kena wasal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sedap dengar. Atau aku sedap. Takbir. Kalau Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Atau aku jadi Pakistan. Jadi Bangladesh. Jadi India. Itu dululah masa tinggal 5 minit, pertanyaan dibuka kalau nak tanya. Kalau 1 saat aja, lepas tu saya tutup. Ya, dah angkat tangan dulu, pengelak di ni. Okey. Berkenaan dengan melakukan fidyah untuk orang yang sudah meninggal. Orang yang Masih hidup. Gunakan lafaz dia. Ha. 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 Ya, kalau ada. Mesti guna harta si mati. Bagi pesaka, dah bagi. Dah 3-4 tahun dulu. Dah kan? Okey, dah 3-4 tahun dulu kan? Duit dah semua dah dapat kan? Oh, dah masuk kocek kan? Yang ada tukar kereta kan? Betul kan? Itu kan? Tarik balik. Ada tak duit baki mak? Ada tak duit baki mak? Ada. Baik. Sebab ini fidyah hak mak. Diazab besok. Tarik balik je. Tak ada, tak tahu. Sebab tu kita nak bagi pesaka kena usul betul-betul. Yang kita nak terima gitu juga. Ni mak punya, aku dapat 10,000. Alhamdulillah. Ada yang nak tanya? Mak punya hutang haji dah buat belum? Ada? Tak ada, alhamdulillah je. Sapu, besok. Dia tak nanya, mak punya haji dah betul, dah settle. Mak punya hutang orang dah settle. Mak punya fidyah dah settle. Ada? Tak ada, Ji. Cakap memang tak ada punya lah. Ni pakai aku 10,000. Dia tak usul mak dia punya hutang. Sebab tu, kalau teringat, katakan tu, kata haji dah 3-4 tahun baru teringat, tanya balik, ada tak duit yang pesaka mak dulu enggak ada? Ada simpan, aku simpan dalam bank. Ambil balik, settlekan. Yang tinggal seorang, nasib dia lah, tinggal dia seorang. Yang lain semua dah labu lah. Okey? Itu kalau kes yang dah meninggal. Kesnya yang hidup. Yang hidup. Tapi dah terlantar lah. Nah, dah tak mampu nak qada. Tak puasa, memang tak ada harapan. Maka tak tahu tu tak puasa, kena fidyah. Tak puasa, kena fidyah. So, adakah mesti juga dengan hati kalau dia tu ada harta, mungkin boleh lah. Katalah kita
Kalau yang maknanya yang tinggal yang tak larat nak qada ni mak lah. Ya, jadi dia anak-anak dia. Anak dia, anak lelaki ke anak perempuan? Perempuan ada. Bagus. Itu bagus tu. Anak lelaki, anak perempuan ada. Yang bertanggungjawab ialah anaknya. Sebab anak kepada mak namanya nafkah, bukan hadiah. Kita beri duit pada mak, itu bukan hadiah. Nafkah, wajib. Wajib tu. Kita beri mak tu nafkah. Ni mak, hadiah saya, mak kasih mak. Hei! Mak bukan hadiah, mak nafkah. Bapak bukan hadiah, bapak nafkah. Laki perempuan, kata dia ada laki perempuan ni. Ambil anak laki. Settlekan dulu. Sebab anak laki faraid dapat 2 bahagian. Anak perempuan 1 bahagian. Anak laki dah selesai duit. Tak ada duit lagi dah. Bini 2. Mana ada duit? Anak perempuan lah. Waris. Okey. Jelas. Alhamdulillah. Pertanyaan kena tutup. Sebab dah lebih. Ada lagi satu ya? Ya boleh lah. Ambilkan. Terus. Ambil semua. Okey. Boleh tanya. Tak apa. Lagipun kita dah 13 puasa kan. Apa yang kita nak buat sekarang ni, mudah-mudahan kita dapat keampunan Allah. Okey. Ya. Telah meninggal tapi masa hidup dia tu tahu yang dia ni orang yang tak nak menunaikan haji. Tak nak menunaikan fardu haji. Siapa tu? Katakan siapa? Yang boleh ditanggung mak bapak je. Dalam ni cerita dia Orang lain. Orang lain lantak engkau. Bukan kewajipan kita. bila nak tahu hukum. Dan hukum okey. Katakan macam tu kan. Maknanya kita memang orang semua sedia maklum, anak-anak pun sedia maklum. Ayah dia ni waktu hidupnya kaya raya. Ada kemampuan, boleh pergi haji. Tapi Dia tak nak pergi. memang tak nak. Kalau orang kata kau pergi. Okey. Lima Meninggal. anak dia sibuklah Nak buat badal. Okey. Saya faham lah tu. Okey. Dia tak menunaikan fardu haji. Okey. Ada kemampuan. Keadaan aman. Maknanya tak ada COVID. Di Mekah pun tak ada COVID. Kapal terbang ada. Ni kapal terbang tak ada. Tak boleh. Ada, semua ada. Siap. Dia mati dalam Yahudi Nasrani. 2 je kata Rasulullah. Dia ada kemampuan. Keadaan aman. Duit ada. Tempat yang dituju aman. Tempat di mana. Kapal terbang. Maknanya zaman Rasulullah bukan kapal terbang. Unta lah. Takkan aku dah cakap unta. Cakap kapal terbang ada. Dia tak pergi. 2 je. Setelah dia mati 2 je. Ini dah tentu punya. Yahudi atau Nasrani. Okey. Tiba-tiba anak tata nak buatkan. Kesian lah bapak dia. Bapak dia dah belikan dia rumah. Kita Porsche pula tu. Lamborghini. Jutawan. Anak dia pun mewah. Dia buatkan badal. Untuk bapak ni. Boleh. Lepas. Sebab apa? Kalau dia tak buatkan badal untuk bapak dia, maka harta yang dia dapat hukumnya haram. Sebab dia ada hutang dengan Allah. Ini kasar saya cakap ni kasar. Tapi hukum saya tak kira kasar. Harta yang dibagi itu hukumnya haram. Tapi yang paling sedih, dia mati antara Yahudi dan Nasrani. Allah tak terima ke tak terima? Itu serah pada Allah. Tapi kita punya nak dapat pesaka dia, kita dah settle dengan Allah. Okey. Kata antara mak dengan bapak. Mak pun meninggal, bapak meninggal. Kenapa mak pun tak pergi haji? Sebab bapak tak nak pergi. Suami tak nak pergi. Mak tak pergi sebab mak tak ada duit. Bapak yang ada duit, mak ada spend dengan coli je. Tapi nak buatkan badal haji. Sampai dah dulu. Ini betul-betul. Saya ujung-ujung ni kita tak mencarut tu betul. Mak tak ada apa-apa pun. Habis siapa nak buatkan? Mak dulu buatkan. Ni nak buat badal haji mak dulu. Baru bapak. Jelas. Mak dulu baru bapak. Jadi setakat ni dulu. Maaf lahir batin. Tuan bagi saya ilham untuk jawab. Haji pun ada ilham nak tanya. Tapi dah lebih. Dah duha ni. Sekarang ni dah duha. Duha dah lebih dah. Okay. Maaf lahir batin. Sekiranya saya terkasar bahasa, keterlaluan cara, terlanjur kata. Baik buruk pahala. Yang baik tu daripada Allah. Pahala daripada Allah. Kelemahan daripada saya sendiri.
Yang saya cakap tinggi suara tu, itu nada. Supaya orang jangan khusyuk. Kalau tak gitu, yang itu khusyuk. Ya, Ustaz, aku faham. Jadi, itu je maaf lahir batin ni. Saya maafkan kesalahan semua. Kalau ada mengata saya, mengumpat saya, mencaci saya maafkan. Dan saya minta maaf, sekiranya saya terkasabah bahasa. Sebab Nabi ada menyebut, sebaik-baik umatku memaafkan kesalahan orang sebelum dia minta maaf. Kalau dia tak minta maaf dengan aku tak nak. Itu tak boleh, kita maafkan. Maaflah di batin Saya maafkan kesalahan semua dan maafkan kesalahan saya. Saya sudahi dengan tasbih kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.